الدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi. Boleh dengar suara dalam tu okey? Suara sini okey? Dalam live pun okey? Okey? Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi. Marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita, begitu bernilai, begitu berharga segala nikmat Allah yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada kita. Perlu sedar, ya, bahawa perlu kita sedar segalanya ini adalah kurniaan Allah, daripada Allah. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan sebelum kita diciptakan lagi. Subhanallah. Maka disebut Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada sekalian makhluk itu adalah kerana kebaikan itu dari Allah sendiri. Ia empunya kebaikan, ia empunya rahmat, dia adalah Tuhan hikmah, dia adalah Tuhan adil, dia adalah yang punya kasih, punya sayang. Maka dengan kesempurnaan itu ia mencipta sekalian makhluk. Dengan kesempurnaan itu ia telah ciptakan kita. Jadi ini kesedaran yang perlu kita sedarlah, kan? Maka ketika kita sedar perkara ini, barulah kita akan mengerti betapa Allahu Akbar, betapa kita kata bernilai semua yang Allah bagi pada kita. Kalau tidak, kita tidak akan mampu, ya, kita tidak akan mampu bersangka baik pun sekiranya berlaku sesuatu yang kita tak suka, yang kita tak faham. Hakikatnya nikmat ni kalau dibahagikan daripada ikut kepahaman kita, kita akan bagi dua nikmat. Nikmat pertama ialah nikmat yang kita faham. Senang. Nikmat kita faham ni maksudnya bila kita dapat nikmat tadi, kita senyum, ya. Senyum, kita suka, kita gembira, kita terus sujud alhamdulillah. Kan? Ni nikmat. Kita muka kita terus berubah ceria, kan? Itu satu bahagian nikmat yang kita faham. Senang. Satu lagi nikmat yang kita tak faham. Nikmat yang kita tak faham ni, biasanya kalau berlaku pada kita, kita tak suka. Kita tak suka, kita sedih. Tiba-tiba kita nak jadi marah. Tiba-tiba kata, kenapa yang kena ni pada saya? Orang lain okey, saya tak okey. Jadi dengan kesedaran yang kita sebut pada awal tadi, bila berlaku sesuatu yang tidak bersesuaian dengan keinginan kita, maka fahamlah kita itu adalah satu nikmat yang khusus untuk kita. Bahkan disebut sebagai satu anugerah. Maksud dia, satu kebaikan yang hanya Allah faham. Hanya Allah yang tahu. Itu dia. Satu kebaikan yang kita faham. Dan yang kita faham tadi, boleh jadi betul, boleh jadi silap. Nampak tak? Kadang-kadang, satu benda kita ingat, oh ini anugerah untuk saya, ini kebaikan, kita melompat-lompat, suka.
Tapi tiba-tiba dengan kebaikan tu menyebabkan kita dapat sesuatu malapetaka yang sangat besar. Nampak? Tapi bila berlaku sesuatu yang kita tidak jangka, bahkan mungkin kita tak suka, masa itulah orang-orang soleh menyebut itulah anugerah Allah. Kadang-kadang dalam situ rupa-rupanya ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan? Kadang-kadang tiba-tiba kita bersua dengan satu masalah, kan? Dengan orang, kita terpaksa itu ini, masa kita terluang pula ke situ. Contoh dia, sepatut saya nak ke tempat lain, contoh. Tetapi rupa-rupanya orang tadi dalam jangka masa yang panjang, orang tadi Allah Ta'ala hantarkan rezeki kita melalui dia. Nampak? Itu satu contoh. Sebab itu disebut dalam nikmat yang kita faham, ada ujian yang kita tak nampak. Tetapi di dalam nikmat yang kita tak faham, atau nama lapik dia ujian, ada kebaikan yang kita tak nampak. Ya. Itulah kesedaran yang perlu kita hadirkan dalam hati kita. Baik. Bersyukur pada Allah dapat lagi kita sambung muzakarah kita, ya. Kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ni sangat-sangat bagus untuk kita yang meluangkan masa, punya fokus dan keinginan untuk tilik hati kita. Untuk tilik hati kita. Sebab itu disebut riyadah. Riyadah ni, riyadah. Praktis. Atau disebut taman, boleh sebut taman kan. Tapi maksud riyadah. Mana boleh ada praktis. Bagi orang-orang yang soleh. Kerana melawan keinginan nafsu seperti mana yang selalu diberitahu oleh kita punya tuan guru, kan? Kita punya guru-guru. Melawan keinginan nafsu itu adalah kita kata suatu perkara yang dituntut bagi orang-orang soleh, kan? Jadi situ kitab ini antara menjadi cerminan untuk kita yang disebut melawan nafsu itu. Baik, kita masuk bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama ialah babul ikhlas. Babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyati. Jadi bab ni pun, tajuk bab ni pun dah tunjuk hebat, ya. Hebat ya bab ni. Sebab itu terkadang-kadang sesuatu kitab hadis dipelajari, yang menjadi inti dia, ataupun kita kata yang menjadi perkara yang dicari-cari itu terkandung dalam tajuk. Terkandung dalam tajuk. Contoh, kalau kita mengaji kitab Bukhari, power Bukhari itu dalam tajuk tu. Dalam tajuk tu mana ilmu Imam Bukhari itu dicurahkan dalam tajuk. Kemudian dibawa ayat Quran, dibawa hadis yang sesuai dengan tajuk itu. Ya. Baik. Bab pada menyatakan ikhlas. Jadi ikhlas, ulama menyebutkan bahawa an yanwiyal mar'u biqaulihi wa amalihi wajhallah la sana'an nas. Ikhlas itu bahawa seseorang berniat sama ada dengan ucapannya atau dengan amalannya itu untuk redha Allah sahaja. Bukan pujian daripada manusia. Itu sebahagian ulama menyebutkan. Jadi ikhlas ini adalah satu kedudukan yang sangat tinggi. Ya, kita kata satu maqam, satu kedudukan yang didambakan oleh orang-orang yang mencari redha Allah Ta'ala. Dia mesti nak menuju kepada ikhlas tu. Mesti nak capai ikhlas tadi. Tinggi. Lalu bab tadi, dia tak babul ikhlas saja.
Kan? Kalau terlalu tinggi sebenarnya. Orang menyebut saya ikhlas tu, ui. Itu sebenarnya, ya Allah. Bila disebut saya ikhlas, itu sebenarnya tak terucap perkataan seumpama tu. Kalaulah seseorang tu mengerti perbuatan dia sebut saya ikhlas, itu memalukan. Itu memalukan sebenarnya. Saya ni ikhlas. Dia memberitahu apa yang ada dalam hatinya tanpa dia mengerti apa yang disebut. Dia tak tahu apa benda disebut. Kalau satu orang dia tak faham makna profesor, contohnya, dia sebut saya profesor. Tu dia. Tu dia kalau nak tahap ilmu lah. Kan? Saya profesor. Dia tak tahu profesor tu apa. Dia ingat profesor mungkin cikgu ke apa kan. Dia sebut, saya profesor. Dia sebut bahasa tu. Dia ikhlas tu tinggi. Jadi bila satu orang ni sebut, saya ikhlas. Maknanya perkara itu sebenarnya memalukan. Ya. Di satu kedudukan yang tinggi. Sebab itu, bab tadi itu akan kita kata biasanya para guru ni dia akan rented. Dia ada ekor. Tajuk tu dia mesti ada ekor dia. Tengok. Kalau babul ikhlas tu kepala, apa dia punya badan, dia punya ekor dia. Tengok. Dan menghadirkan niat. Nampak? Tu ihdar niat tu. Dan menghadirkan niat dalam setiap amalan-amalan, ucapan-ucapan, keadaan-keadaan yang apa kita kata zahir dan juga yang tersembunyi. Tu ekor tu. Itu pemula. Itu pemula tu. Wa ihdharin niyah tu pemula. Bagi kita, kan, bagi kita yang awam ni, baru kita kata nak perbaiki niat, menghadirkan niat. Maksud dia sebelum tu kita ghaflah. Sebelum tu kita lalai. Lalu, ketika seseorang itu diberi Allah kesedaran untuk balik kepada Allah, maka bermulalah dia nak letak niat dalam hati dia. Sebab bila dia teringat Allah, dia akan perbaiki niat dia. Setiap masa, ketika dia ingat Allah, dia akan perbaiki niat dia. Bahkan lagi sehalus-halusnya, sehingga satu orang tu apa saja yang dia lakukan, hatta dia angkat pandangan, dia tunduk pandangan, ketika dia teringat Allah, dia akan rujuk balik hati dia. Apa niat aku? Apa niat aku? Nampak tak? Itu dia kata pemula tu. Kan? Menghadirkan niat dalam setiap amalan. Amalan ini bukan hanya kita kata sesuatu yang masyru'. Bahkan amalan yang berbentuk keharusan pun, niat dia tadi kerana ingat dia kepada Allah, niat dia tadi akan bawa dia kepada Allah. Kan? Contoh, seseorang yang riadah. Riadah kan? Riadah kan keluar di luar rumah, dia berjalan keliling kan untuk kesihatan dia kan. Riadah itu kan harus. Lalu dia pasangkan niat. Ingat dia kepada Allah bahawa segala nikmat siapa yang beri? Allah. Maka menjaganya itu ada tuntutan. Jadi takutlah dia nak makan banyak. Betul tak? Lalu, tak boleh ni. Kena jaga. Kena jaga. Sebab apa? Dia sedar bahawa Allah beri pada dia. Kan? Lalu macam mana nak jaga? Maka dia nak makan banyak pun, dia teringat tu. Nampak? Kalau tak kan, ni sedap ni. Kan susah tu. Berapa ramai yang menyesal makan selepas makan daripada yang menyesal sebelum makan. Kerana kita lupa. Betul tak? Jadi kalau teringat. Jadi hatta perkara yang harus pun ketika dia teringat Allah Ta'ala, maka dia hadir niat dia. Kenapa aku buat ni? Kan? Untuk menjaga nikmat yang Allah beri. Dan, untuk membina sesuatu perkara yang menjadi sabab bertambah kebaikan dia. Nampak? Dan ucapan, dalam ucapan, sehingga setiap kalimah tidak akan terlepas daripada mulut dia, melainkan dia akan pastikan kenapa dia sebut benda tu. Nampak tak?
Satu kalimah itu kan dah termasuk dalam muhasabah, muraqabah, semua ada tu. Kesedaran dia. Sehingga dia nak lepas kalimah tu, apa tujuan aku sebut kalimah ni? Kan? Ha, adakah tujuan dia hanya nak sukakan hati sendiri? Kan? Ataupun nak memudahkan hamba Allah di hadapan aku? Atau menyenangkan hamba Allah yang di hadapan aku? Dan itu kan niat-niat tu semua punya impak. Atau hanya sedap dia, sedap lidah ya. Nampak ya? Ahwal dan keadaan-keadaan yang berlaku kan di keliling dia, sama ada yang berterang-terangan dan juga yang tersembunyi, keadaan yang tersembunyi, perkataan, ucapan yang tersembunyi. Ini kita kata permulaan dalam kita nak mencapai suatu kedudukan ikhlas yang sangat tinggi, maka menghadirkan niat pada setiap masa, tempat dan keadaan tadi menjadi satu kemestian. Ya, satu kemestian. Maka Imam Nawawi rahmatullah alaih telah memulakan bab ini dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama tu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Baik, ayat ini terus maknanya menerangkan kedudukan yang tinggi. Tengok ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali beribadah atau menyembah Allah, hal keadaan mengikhlaskan agama bagi Allah. Jadi di sini, kalau kita tengok ayat setakat ini, kita berhenti di sini. Itu terus dah menjurus kepada perintah tauhid. Ya, perintah agar hidup bertauhid. Amal yang sempurna, amal yang menjadi kehambaan. Sebab kita, dalam hidup kita, amal kita ada tahap-tahap dia. Tahap yang pertama, ikut-ikutan. Tahap yang pertama, ikut-ikutan ni macam mana? Kita bawa anak. Anak kecil datang solat sama-sama kita. Lalu kan anak tu tiru. Kita solat, dia pun solat. Angkat tangan, dia pun angkat tangan. Kita rukuk, dia pun rukuk. Sama. Kan? Tapi dia tak ada apa-apa. Fikir pun semua tak tahu. Nampak? Tapi dia mengikut. Dia ikut. Kita baca Fatihah. Dia dengar imam baca macam Sudais, dia pun tiru. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, pada permulaannya bacaan tu akan ada salah-salah, ya. Tetapi walau dah ada salah ke apa ke, selesaikan kita alhamdulillah. Kan, alhamdulillah, syukurlah nak, kan, tepuk tangan, baiklah engkau dan seumpamanya, kita sebut kata-kata pujian kerana itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Ikut-ikutan tu sesuai pada masa itu. Lalu ketika mana dia telah tiba ke tahap yang boleh dia menimba ilmu, dia boleh menimba ilmu, maka dia dituntut agar setiap ibadah yang dilakukan mesti bersama dengan ilmu. Dia tidak boleh ibadah tu kosong dari ilmu. Ya, tu tahap yang kedua. Dia tak boleh ya, macam contoh tadi, katalah dia masih anak kecil, dia baca Fatihah tu salah, lintang pukang salah. Kemudian bila dah tahap dia perlu bersama dengan ilmu, masa tu dia baca lagi salah. Kan? Fatihah salah contohnya kan. Tunggang terbalik ayat dia. Kan? Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dulu, dia ar-Rahman dulu ke apa, terbalik. Tunggang terbalik ayat dia. Kan? Jadi pada masa dia anak kecil, orang akan tepuk tangan dia baca tu. Tapi ketika sebelum menikah, tiba-tiba juru nikah tu kata, tolong baca Fatihah. Dia baca macam dia umur 4 tahun, 5 tahun tadi tu. Itu dah jadi celah. Kan? Dia tak boleh kata, kenapa dulu orang tepuk tangan, sekarang ni tak. Dulu orang tepuk tangan, oh saya baca Fatihah macam ni, okey. Ni sekarang ni tak boleh baca Fatihah macam ni. Apa masalah dia? Kan? Sekarang ni
tuntutan dia segala ibadah dia mesti bersama dengan ilmu. Nah, itu kan bahagian yang kedua. Itu tingkatan yang kedua. Setiap orang mesti beramal dengan ilmu. Bahkan amal yang tanpa ilmu akan tertolak kan? Kerana dia masih dalam ikut-ikut. Kenapa kau beramal? Tak tahu. Berapa rukun solat? Tak tahu. Berapa rukun wuduk? Tak tahu. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Tak tahu. Kan? Maka ibadah tadi bukan atas dasar ilmu. Nah, bukan disebut apa? Bersama dengan ilmu. Maka dia masih jatuh pada kategori ikut-ikutan tadi. Okay? Yang kedua, ketika dia menuntut ilmu, maka ibadah dia tadi bersama dengan ilmu. Selari. Dia tahu, oh jelas. Amalku jelas. Okay? Lalu, yang ketiga. Yang ketiga ini dah masuk yang ini. Yang ketiga itu apa? Ketika mana Allah Ta'ala memberi kepada dia kesedaran bahawa segala amal yang dilakukan, bagaimana hati saya? Nampak? Apakah amal, selalu dia akan bertanya pada diri, apakah amal yang saya buat ni ikhlas? Kan? Apakah amal saya ini kerana Allah? Apakah amal ni mungkin nak menunjuk kepada orang? Mana sering dia akan tuju kepada hati. Ya, ini peringkat yang ketiga. Ini peringkat yang ketiga dan ini yang paling tinggi sebenarnya. Ya. Maka di sini ayat itu awal-awal dia dah tekan kat situ dah. Sebab itu disebut ketika seseorang itu beramal terhimpun tadi, dia dah sampai yang ketiga tadi, amalannya, ilmunya dan juga hatinya, maka di sini dia telah beramal dengan amalan yang benar. Dia baru hak. Mana amal dia tadi adalah amal dengan tubuh badannya, fizikal dia, dan juga dengan minda dia, dengan pemikiran dia, ilmu dia ada, dia jelas. Dan yang ketiga dengan hatinya. Dia tahu kenapa dia buat amal ni. Dia tahu kenapa dia tinggalkan sesuatu perkara. Nampak? Jadi dengan tiga ni, maka amal itu hak. Itu dia. Di sini sebut, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah hal keadaan mengikhlaskan baginya agama. Itu kan dah tinggi terus. Itu dah tinggi terus. Hunafa ni mana? Lurus. Lurus mana tidak ada kecenderungan kepada selain daripada tuntutan agama Islam. Tidak ada hamiyah ataupun kita kata semangat-semangat lain, kecenderungan-kecenderungan lain selain daripada kecenderungan agama Islam. Itu je. Dia punya semangat Islam, dia punya keinginan Islam. Nampak? Itu hunafa. Dan mereka mendirikan solah dan mereka mengeluarkan zakah dan demikian itu adalah agama yang kukuh. Nampak disebut agama yang kukuh ataupun disebut al-qayyimah, itu disebut al-millah al-mustaqimah, agama yang lurus. Baru agama yang lurus. Mana kita kata tadi apa? Amalan mesti didasari dengan ilmu dan kemudian hati dia punya peranan, iaitu ikhlas dia, khusyuk dia ada peranan, ya. Maka itu adalah agama yang lurus. Sebab itu jangan disebut dipandang remeh terhadap ilmu hati. Ilmu hati, ihsan, ilmu ihsan yang kita belajar berguru sehingga kita ambil bai'ah dan semua, kan itu untuk memperbaiki kita punya hati, untuk ihsan. Itu tak boleh dipandang rendah tu, ya. Bahkan dengan betulnya hati tadi, bermulalah amalan yang sebenar. Dia sebut baru bermula. Baru bermula. Kita amal. Nanti kita akan lalui tahu macam mana amal-amal yang disebut dengan ikhlas ini, dia punya kesan-kesan dia yang Allah Ta'ala zahirkan. Kalau Allah nak zahirkan kat dunia, itu amal yang diterima oleh Allah. Bukan amal yang kita kata, yang kita buat, dia disebut, disinggung dalam Quran, diberi pada kamu pun kamu tak mau. Nampak? Kan? Diberi pada kamu pun kamu tak mau. Nampak? Sebab tu ada dalam apa? Selalu guru kita menyebut, dia sebut apa kalimahnya? Dia kata, perlakukan kepada orang seperti kamu suka kamu diperlakukan.
Nampak tak? Perlakukan pada orang seperti mana kamu suka diperlakukan. Mana anggaplah orang tadi tu adalah diri kita. Tu pelajaran mudah dia. Macam mana kita suka benda tu berlaku pada diri kita. Itulah yang kita lakukan pada orang. Kan? Itu dia punya latihan tu. Nampak? Kena takhalluq. Sebelum mendapat akhlak, takhalluq. Firman Allah Ta'ala lagi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Suratul Hajj ayat 37. Jadi ayat ini biasa kita dengar di mana? Masa korban. Kan? Masa kita korban, gaya haji. Biasa kita korban tu, kita akan biasa dengar ayat ni. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah daging-daging binatang korban dan tidak juga darah-darah binatang korban. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada kamu. Jelas menunjukkan kepada kita yang menuju kepada Allah ialah ruh amalan tadi. Ruh amalan tadi bukan fizikal amal tu. Kan fizikal amal ni dia ada bermula ada akhir. Betul tak? Fizikal amal dia ada mula ada akhir. Tapi roh amal tak. Macam kita kata sini kan, kalau dalam contoh penyembelihan daging, daging tu sampai kepada siapa? Orang yang diberi sedekah lah. Kan? Orang yang diberi daging korban tadi. Daging tu sampai situ. Kan? Tetapi yang Allah terima ialah ikhlas yang disertakan di dalam amalan tadi. Takwa tu. Takwa tu nama lain bagi iman. Nama lain bagi ikhlas. Lepas tu kalau kita kata la ilaha illallah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah kalimatul taqwa. La ilaha illallah kalimatul iman. Nampak kita menyebut tu. Kita la ilaha illallah kalimah taqwa, kalimah ikhlas, kalimah iman kita menyebut. Yang sampai kepada Allah ialah taqwa. Tuntutan mana suatu apa kita kata simbol daripada iman. Ketika mana iman tadi mendorong untuk taat pada Allah, iman tadi mendorong untuk meninggalkan larangan Allah, kan tu nama dia takwa. Yang sampai pada Allah ialah keikhlasan kamu. Itu yang disebut ruh. Maka berusaha memperbaiki ikhlas. Itu adalah tuntutan yang sangat mulia. Terkadang suatu amal itu kecil, tapi ikhlas, subhanallah. Ya. Maka amal tadi sangat apa kita kata tinggi nilai dia. Firman Allah Ta'ala lagi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dadamu, yakni niat-niat yang ada, kerana li ajlih yang ada. Mana kerana aku buat tu kerana apa? Dorongan apa? Ataupun kamu menzahirkannya. Kita kata sebut tadi lah, kita sebut saya ikhlas lah, saya itulah, saya inilah. Kan? Hakikat dia yang mengetahui ialah Allah. Ya'lamuhullah, Allah tahu. Itu suatu kita kata apa? Disebut habislah. Maknanya bukan kata satu benda yang kita sebut dengan orang je. Kita sebut, kita tak sebut, habis dalam hati. Dan itu menunjukkan bahawa ikhlas itu kan rahsia. Patutnya itu yang saya sebut awal tadi. Kita sebut tu malu. Sebab apa? Benda tu kita dengan Allah. Tiba-tiba kita sebut depan orang. Kan? Padahal, kalau kita sebut depan orang tu tahu tak? Orang tu, kita sebut depan dia, saya ikhlas. Dia pun tak tahu. Ya ke? Nampak? Dia pun akan, ya ke? Sebab apa? Dia pun tak tahu. Dia boleh dengar je. Yang tahu tu Allah Ta'ala. Okay, di dalam nuskhah yang lain, dia ada satu lagi ayat. Tambahan, dia ada ayat yang keempat. Dalam nuskhah ni 3. Nuskhah yang lain, dia ada satu lagi ayat tambahan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam juzuk 4 tu, ayat yang pertama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tu dalam nuskhah yang lain lah. Itu sekali-kali
tidak sampai lan tanalul birra, sekali-kali kamu semua tidak sampai kepada darjat kebaikan yang sempurna, lan tanalul birra hatta, sehingga kamu menafkahkan, kamu menginfakkan apa yang kamu suka, sebahagian daripada apa yang kamu suka. Jadi di situ nak menunjukkan bahawa ketika seseorang itu punya ikhlas, maka dia akan memberi yang terbaik. Mana perihal orang yang ikhlas, antara tanda-tanda dan ciri dia ialah dia akan bagi yang terbaik. Dia tak akan bagi yang apa orang kata lebih kurang punya lah, kan? Itu ada satu kisah tu sebenarnya tentang Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, kan, ketika turun ayat dari ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka dia pun terus nak mengamalkan ayat tadi. Lalu dia menyebut depan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya satu kebun yang sangat aku sayang, Bayruha nama dia, maka aku sedekahkan dia kerana Allah. Apa tak? Dia memikirkan dia nak beri mana yang dia paling sayang, dia paling suka. Di sini kalau kita tengok antara sahabat yang menjadi dia apa kita kata mi'yar, yang dia punya tonggak dia punya bendera dia perkara ni, maknanya memberi sesuatu yang dia suka tu, mesti bagi yang dia suka. Antara dia ialah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Zar, dipanggil pintu zuhud. Sahabat yang disebut sebagai pintu zuhud, bendera zuhud. Sahabat yang disebut sebagai dunia membuangnya, dia membuang dunia. Pintu zuhud, dia tak boleh ada pakaian lain, dia mesti tunggal zuhud dia. Secara mudah kita menyebut seluruh para sahabat tu zuhud. Mana ada para sahabat yang tidak zuhud? Semua 124,000 sahabat itu semuanya zahidin. Walau ada dunia, walau tak ada dunia, itu hak Allah. Allah beri pada sesiapa yang dikehendaki. Tetapi zuhud itu yang menjadikan mereka unggul dibandingkan dengan semua orang yang selepas mereka ialah kezuhudan mereka terhadap dunia. Mereka tak punya keinginan langsung ataupun disebut kecenderungan langsung kepada selain Allah. Itu yang menyebabkan mereka utama dibandingkan dengan orang-orang selepas mereka. Walaupun kalau kita tengok rekod-rekod amalan, orang selepas mereka tu lagi hebat. Amal dia tak berhenti-henti, kan? Tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka lah orang yang paling zuhud. Jadi semua sahabat tu punya zuhud. Tapi pintunya siapa? Pintunya atau benderanya, pemegang benderanya ialah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Maka dia tidak ada pakaian lain kecuali zuhud tu. Sebab itu sehingga kan di Sayyidina Abu Zar ni ada riwayat dia, kan, dia menyebut, dia kata dalam satu majlis aku dengan sahabat-sahabat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW sebut ada satu orang yang mana dia akan dikeluarkan, mana dia akan pergi ke padang pasir dan dia akan bersendirian di sana, dia dengan hanya keluarga kecil dia, dan dia akan mati di sana. Orang lain tak ada bersama dengan dia. Jadi Sayyidina Abu Zar kata, yang ada dalam majlis tu semua dah meninggal sebelum aku, dan aku pasti orang tu ialah aku. Dia kata kunci ataupun kita kata pintu kezuhudan, bendera zuhud tu. Sehinggalah zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika Madinah waktu telah naik, kan, Madinah telah naik, maka ketika itu Abu Zar dia bawa diri dia berada di tengah-tengah padang pasir. Jadi di situ tabi'in ini ketika mereka nak mendapatkan kebaikan, mereka akan pergi kepada sahabat-sahabat Nabi dan mereka nak belajar. Selalu mereka akan sebut alimni ma'allamakallah, ajarilah aku apa yang Allah ajar pada Tuhan. Maksudnya apa yang Tuhan dapat daripada Nabi SAW. Maka sahabat ni akan ambil mereka sebagai anak murid. Permulaannya mereka akan berkhidmat dulu. Dia kata, memang duduk ngaji. Ada macam tu. Jadi kalau kita tengok macam Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kan, ada dia punya
Maka bila orang datang pada dia, kena duduk dengan dia dulu. Dia akan tengok orang ni khidmat macam mana apa semua. Baru ada satu orang tabi'in sebut, aku berkhidmat pada Sayyidina Abdullah bin Umar ni dalam 2 bulan. Lepas tu barulah aku mendengar satu hadis Nabi SAW. Lepas 2 bulan dia dah duduk, dia dengan Sayyidina Umar tu sama-sama, dia sediakan apa makanan, tempat rehat apa semua, keperluan Sayyidina Abdullah bin Umar, sebab dia nak belajar hidup tu dulu. Itu nama dia adab. Itu nama dia adab. Dia belajar dulu. Sehingga apa? Sehingga tengok orang ni boleh sabar ke tak. Kan? Boleh sabar ke tak. Barulah akhirnya dia kata aku mendengar hadis yang pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu selepas 2 bulan aku bersama dengan beliau. Bukan mudah. Sebab ilmu ni bukan otak je dulu, hati dulu. Orang yang zaman awal mereka hati dulu. Bila hati tu bila dia bagi ilmu tu tumbuh lah. Sebab hati tu kan macam tanah, Nabi kata. Tanah tu dah subur, bagi benih, pup tu tumbuh. Tapi selepas daripada beberapa ratus tahun tu, dia benih dulu. Dia benih dulu. Dia letak benih dulu kan, benih dulu. Ilmu dulu. Tanah tu kering, tanah tu gesang. Kan? Tanah tu 6 kilo dia tak tengok dulu. Kok ada tumbuh, ada mati, ada tumbuh, ada mati. Tu. Dia sebut zaman yang kemudian dia sebut ilmu tu ke depan. Bukan hati yang ke depan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar macam tu hal dia. Dan begitu jugalah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu tadi yang kita sebut. Jadi ada di kalangan tabi'in ni yang nak belajar zuhud itu. Pergi kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Maka dia kata, wahai sahabat Rasulullah, ajarilah aku sesuatu. Kan? Yang mana Tuhan belajar daripada Nabi dan Allah Ta'ala beri kepada Tuhan. Dia kata boleh, satu syarat je. Nampak? Tu adab dia. Kau nak belajar pada aku, mana ilmu kau nak dapat pada aku boleh, tapi adab dia satu je. Ternyata kau belajar dengan aku satu. Satu syarat ni ikut, boleh duduk dengan aku. Satu syarat ni kalau kau tak boleh ikut, tak payah cerita, duduk dengan aku. Tu Sayyidina Abu Zar. Jadi dia kata boleh, satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia satu je. Ketika aku memerintahkan engkau untuk berbelanja daripada harta aku, dia akan khidmat Sayyidina Abu Zar. Sayyidina Abu Zar kata, pergi cari mana unta saya sembelih. Contoh. Kan? Ni ada orang miskin sana, pergi tolong. Macam tu. Kan? Maka ketika aku memerintahkan engkau untuk membelanjakan sebahagian daripada hartaku, hendaklah engkau memilih yang terbaik. Itu syarat dia. Nak duduk dengan Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Tu. Yang kita kata apa tadi? Bendera zuhud tadi. Hendaklah kau memilih yang terbaik. Jadi hamba Allah kata boleh. Jadi dia bersama-sama dengan Sayyidina Abu Zar. Ada orang kafilah yang datang pada jauh, terkandas di tengah padang pasir, tak dapat masuk Madinah. Ya, terkandas, mungkin tunggangan sakit ke apa ke. Jadi dia akan bawa orang yang nak belajar dengan dia tadi pergi berkhidmat. Nampak? Pergi berkhidmat, uruskan makan apa semua. Barulah orang tadi kafilah tadi dah okey, terus perjalanan. Jadi ada satu kes. Ada satu hari, satu peristiwa, satu kafilah yang datang terkandas dekat tengah padang pasir, belum dapat masuk ke Madinah. Maka Sayyidina Abu Zar kata, dia kata, Fulan, dia punya anak murid tadi tu, ambil 1 ekor unta dan sembelih. Ambil 1 ekor unta dan sembelih. Mana sembelih untuk bagi mereka makan makanan. Buat bekalan mereka, makanan mereka. Maka anak murid ni tadi, dia pergi tengok unta tu kan. Dia tengok unta tu nak sembelih. Jadi bila dia cari, mana unta yang terbaik? Dia tahu ni unta yang terbaik. Dia pun nak sembelih. Jadi masa dia nak sembelih tu, tiba-tiba terlintas. Terlintas satu lintasan. Dia kata, tapi unta ni Abu Zar suka tunggang dia.
Unta ni Abu Zar suka tunggang dia. Nampak tak? Jadi yang terlintas pada dia tu bukan benda buruk. Terlintas pada dia tu ialah kebaikan, dan kebaikan tu bukan untuk dia, kebaikan untuk guru dia. Dia kata Abu Zar suka tunggang unta ni. Jadi bila dia nak sembelih unta tu, dia teringat pada tu. Dia reverse balik. Dia kata tak apa, kita cari lain. Sebab nak bagi makan dia. Kan, nak bagi makan dia apa masalah dia. Jadi dia kata aku pun cari unta yang lain, aku dapat. Yang mana kalau nak segi makan tak kalah dengan yang tadi. Kalau nak makan lah. Cuma yang satu tadi tu Abu Zar suka tunggang dia tu. Kan? Yang ini kalau nak makan sama. Kan, segi daging semua sama, tak kalah punya. Jadi bila dia nak sembelih Abu Zar, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu taala anhu, daripada belakang dia terus, Fulan, nampaknya engkau telah mengkhianati janjimu terhadapku. Fulan, nampaknya engkau telah mengkhianati janjimu terhadapku. Bukankah aku memerintahkan bahawa sekiranya engkau ingin membelanjakan daripada hartaku, mesti kau belanjakan yang terbaik. Nampak? Di situ pintu zuhud. Itu sahabat tu, zuhud. Tak tercapai kita kan. Allahu Akbar. Semoga Allah kurniakanlah dapat bagi yang tak berapa baik. Bukan tak berapa baik, maksud taklah sampai yang tahap tu. Bagi yang baik, alhamdulillah lah. Kan? Kalau tak, dia bagi yang tak habis makan lah. Kan? Yang lebih-lebih lah. Boleh lebih. Kan? Tak salah. Qulil af. Kan? Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil af. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kami nak memberi infak dengan apa? Jawablah, al-af, yang lebih. Yang lebih. Kan? Tapi itu basic. Baik, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qur ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini hadis yang sangat besar hubungan dia di dalam kehidupan kita. Kan? Baik. Diriwayat daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kalau kita tengok dalam nota tu ada. Kan? Saya letak satu nota panggilan Amirul Mukminin. Ya. Panggilan Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini adalah yang pemula yang digelar dengan Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Abu Bakar. Bukan. Ya. Pemula yang dapat gelaran tu ialah Sayyidina Umar. Jadi mengapa dapat nama panggilan Amirul Mukminin? Apa yang di sebalik nama Amirul Mukminin tadi? Asalnya selepas baginda sallallahu alaihi wasallam yang naikkan ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka orang memanggilnya ialah dengan perkataan Khalifatu Rasulillah. Mana orang-orang Islam memanggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Khalifatu Rasulillah, disebut pengganti. Kan, pengganti, penyambung urusan. Dia tak jadi nabi tapi dia jadi pengurus, orang yang menguruskan, orang yang kita kata menyambung, kan? Dipanggil Khalifatu Rasulillah, Khalifah. Lalu selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menggantikannya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dipanggil Khalifati Rasulillah.
Panggilannya ialah khalifati Rasulillah. Mana ada? Penyambung atau pengganti kepada pengganti Rasulullah. Dua. Dah dua lapis. Kan? Mana? Khalifati Rasulillah. Oi, nak panggil tu makin panjang tu. Kan? Ya khalifati Rasulillah. Oh, dia dah jadi panjang. Jadi di situ mula diperkenalkan ya Amirul Mukminin. Mudah. Wahai Amir. Amir ni pun kalau ikutkan kalimah itu dia mengambil satu bahagian daripada perintah Nabi, kerana Nabi ialah Al-Amir. Nabi adalah Al-Amir. Sebab tu ada satu riwayat dalam Mishkatul Masabih. Dia sebut 3 orang yang kita kata penyampai ni ada 3. Penyampai yang suka menyampai ni, penyampai ni ada 3. Pertama, Al-Amir huwan Nabi SAW. Penyampai yang hakiki, yang Allah perintahkan, yang bahkan dia pemula, dia disebut apa? Asal perintah daripada Nabi SAW. Ialah kalau bukankah Allah? Iya. Lalu memahami perintah Allah tu dari siapa? Dari Nabi kan? Maka Al-Amir huwan Nabi SAW. Dan yang kedua disebut Al-Ma'mur. Al-Ma'mur siapa? Orang-orang yang pewaris Nabi. Al-Ma'mur, orang-orang yang Nabi SAW perintahkan agar mereka menyampai ilmu. Itu dah panggil waris. Pewaris Nabi. Mereka menyampaikan ilmu. Itu juga diperintahkan. Dan yang ketiga siapa dia? Orang yang sombong. Nabi kata orang yang sombong. Orang sombong ni kan dia suka cakap dia. Dia. Kan? Itu antara perkara yang susah diubati tu. Sebab itu bila kita berdepan dengan orang yang suka bercakap tu, kita diam. Kita diam. Kerana bila kita bercakap dengan orang yang nak bercakap, siapa nak dengar? Kita ambillah bahagian. Saya mendengar. Yang baik saya ambil. Yang tidak baik kita simpangkan, jauhkan. Ambil bahagian itu. Jadi Amirul Mukminin tu khalifati Rasulillah. Sama juga kan ashab. Sahabah kan kita kata sahabah. Ashabu Rasulillah. Orang yang bersohbah dengan Nabi SAW. Jadi orang yang bersohbah dengan Nabi ini, nama kita kata bahasa mudah dia sebenarnya anak murid Nabi. Anak murid Nabi. Dia bukan sahabat. Assalamualaikum tu jadi kawan. Kawan tu bukan. Sahabah ni mesti orang tu buka hati dia. Hati dia dibuka untuk terima. Itu sahabah. Nanti kita akan tengok dalam hadis yang di hadapan nanti apa peranan tu, apa kelebihan tu. Mana ketika hati dibuka untuk terima. Jadi semua kita terima input dia. Kan? Input. Terima. Mana buka tu dengan apa? Mesti buka tu Allah Ta'ala buka dengan Allah beri pada kita sangka baik. Nombor 1. Mesti punya. Sebab kalau kita ada sangka buruk, awal-awal lagi dah blok. Panggil i'tiraz. Sebab tu ada orang soleh, dia soleh. Tetapi kita tidak dapat kebaikan daripada dia sebab kita ada sangka buruk pada dia. Tak dapat. Dan itu jauh daripada sahabah. Tak boleh. Jadi sahabah tu mesti Allah buka hati kita untuk terima daripada dia. Mesti. Dan tidak boleh ada niat lain daripada tu. Kalau ada niat, saya nanti nak kontrol dia ke? Nak kontrol dia lah contoh kan. Nak kontrol. Tuan guru tu contoh lah. Ada tuan guru lah. Kita nak kontrol dia ke, kita nak kawal dia. Itu habis dah tu. Awal-awal lagi ke laut. Nama dia. Itu tak nama sahabah dah tu. Itu dah mana dia yang nak. Bukannya dia dapat, dia yang nak habis. Ke awal lagi dah habis. Dia sahabat mesti hati dia terbuka untuk terima. Daripada orang tu. Mana satu rahmat Allah yang sangat besar depan dia, macam mana dia nak terima? Dia kena buka hati dia. Kena buka tu. Allah Ta'ala juga yang bagi taufik kan untuk buka. Pertama mesti dengan sangka baik. Itu mesti. Mesti dengan sangka baik. Kalau tak boleh.
Jadi sahabat tu kalau kita tengok nanti insya-Allah kita akan jumpa hadis nombor 21. Nanti kita akan jumpa macam mana Nabi SAW ketika balik daripada satu peperangan, sahabat-sahabat ni duduk depan Nabi semua macam anak murid tu yang tak pergi perang. Satu-satu jumpa, wahai Rasulullah, saya tak dapat pergi perang sebab ini, sebab ini. Rasulullah kata, semoga Allah maafkan. Pergi. Orang kedua datang, wahai Rasulullah, saya tak dapat pergi perang sebab ini, sebab ini, sebab ini. Macam madrasah. Macam kita kat madrasah. Kan? Rasulullah kata, semoga Allah Taala maafkan apa yang apa Allah mudahkan. Nabi. Semua orang datang. 80 orang. Untuk munafik maksudnya yang tak pergi perang tu 80 orang. 80 orang semua sebut. Rasulullah, saya tak dapat pergi sebab ada sibuk ini. Rasulullah kata semoga Allah maafkan. Kan? Allah Taala bagi kebaikan, Allah maafkan. Pergi. Tiba orang mukmin, Rasulullah, saya tak dapat nak bagi alasan apa-apa. Tu mukmin. Rasulullah, saya tak dapat nak bagi alasan apa-apa. Rasulullah kata, kau keluar. Tunggu keputusan Allah. Macam anak murid sebiji. Sampai orang kata, kenapa kau tak cakap macam orang tadi? 80 orang cakap semua. Nabi kata, okey. Tiba-tiba engkau cakap, aku tak boleh bagi alasan apa. Rasulullah, saya tak boleh. Kerana apa? Saya sihat, saya ada kenderaan, saya ada harta, tapi saya tak dapat hadir. Rasulullah kata, keluar, nanti tunggu. Itu macam sekolah. Sahabat. Jadi syarat sahabat itu, nak jadi sahabat pertama mesti beriman. Yang kedua, dia bertemu dengan Nabi SAW semasa Nabi hidup. Dan yang ketiga, dia mati dalam iman. Maka jadilah dia sahabat. Dan begitu juga, sahabat ni dia ada anak murid. Nama anak murid dia Tabi'in. Nama anak murid dia Tabi'in. Tabi'in ni nama mudah lah. Asal nama dia apa? Asal nama dia lah ashabi Rasulullah. Itu asal nama dia. Mana datang asal nama tu ada dalam hadis. Nanti kita, insya-Allah kalau kita lalui itu kita jumpa, kita terang lagi. Ya, asal nama ashabi Rasulullah. Jadi tukar jadi tabi'in. Tabi'in ni ada anak murid, nama dia tabi'in. Kan kita sebut tabi'in. Tabi'in ni nama asal dia lah ashabi Rasulullah. Tu asal dia. Semua orang yang mesti buka hati dia untuk terima. Mesti buka hati dia untuk terima. Itu adab. Kan penuh adab tu untuk terima. Macam mana akhir zaman kata belajar tak perlu guru? Pening. Bila disebut siapa yang belajar tanpa guru, gurunya syaitan, itu tak betul. Dia ingat syaitan tu datang jadi dia lupa. Sebenarnya dalam diri dia punya macam-macam pengaruh nafsu, pengaruh syaitan. Itu yang dikatakan. Orang yang tidak belajar dengan guru tu gurunya syaitan. Kan? Maksud dia siapa? Dia belajar dengan diri dia sendiri. Dengan syaitan. Kalau pengaruh tu datang dari syaitan, gurunya syaitan. Kalau pengaruh tu datang dari iblis, gurunya iblis. Kalau pengaruh tu datang daripada nafsu, gurunya nafsu. Kalau pengaruh tu datang, kira daripada apa? Gurunya itu. Itu disebut orang yang tidak ada guru, maka gurunya syaitan. Jangan diingat, kalau belajar, dia ingat syaitan datang duduk. Dia tak faham. Ya, dengan ada satu lembaga datang ketika baca sendiri, lembaga datang. Bukan. Maksud dia kerana diri dia sendiri punya dorongan itu. Kalau dia tidak mengaku, kadang-kadang orang ni dia kasar, dia ya ke tak mengaku, dia kata, ya ke? Dia tak mengaku kan. Dia sebelum berkahwin dulu, dia menyangkakan dengan berkahwin dengan isteri dia tadi, dia bahagia. Lepas kahwin dia menderita. Punya kena tipu. Punya kena tipu dengan siapa?
Bukan dengan isteri itu, dengan diri dia sendiri. Kita nak buka puasa. Lepas asar, kita jalan pergi bazar Ramadan. Apa kita rasa? Kita nampak kedai tu kan, satu kedai boleh habis. Kita nampak ni, satu kawah boleh habis ni. Rasa kita tu. Betul tak? Ada tak perasaan kan kita rasa, boleh habis, boleh habis, boleh habis. Lepas tu, berlaku bila pergi bazar Ramadan, beli. Subhanallah. Apa ni? Berplastik-plastik dia beli. Kan? Kalau dia beli untuk orang, alhamdulillah. Ini semua dia beli untuk dia. Tapi bila dia makan sikit dah, Allah, kenyang lah. Awal-awal dah kena. Lepas tu berkali-kali lepas tu. Allah, hari pertama kena. Ingat hari kedua taubat lah. Tak, hari kedua pun kena. Hari ketiga pun kena. Sama 30 hari. 30 kena. Kena lipat dengan nafsu. Masih rasa dia hebat lagi. Baru depan makanan kena tipu nafsu. Depan perempuan kena tipu nafsu. Semua kena tipu nafsu. Depan harta kena tipu nafsu. Depan pangkat kena tipu nafsu. Depan pengaruh kena tipu nafsu. Ya salam. Kan ramai menderita akhirnya. Saya sangka kawan ni membantu saya. Rupanya dia tikam saya. Saya sangka. Nampak? Bila kita sebut mengaji tanpa guru, mengaji dengan syaitan, tak nak terima. Itulah maksud dia. Kan? Ngajilah dengan guru. Guru itu tidak maksum, tetapi dia adalah guru. Baik. Jadi tabi'in, tabi'in. Okey. Mana kita sampai situ ya? Jadi beliau, ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hanya segala amal itu dengan niat. Jadi ini hadis yang sangat-sangat besar di dalam Islam. Sehingga ulama-ulama tidak lepas ya, mereka melainkan mereka mensyarahkan, mereka mereka punya buah fikiran ataupun ilmu tentang riwayat ini ya. Maka apa disebutkan niat itu? Kalau Imam Baydawi rahimahullah ta'ala menyebut, an-niyatu ibaratun anin bi'athil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li ghardin min jalbi naf'in aw daf'i darrin halan aw ma'alan. Jadi Imam Baydawi kata niat itu ialah suatu ibarah tentang imbi'ath. Imbi'ath ni maknanya terbangun. Terbangunnya hati kita. Tergeraknya hati kita, ya, tergeraknya hati kita ke arah sesuatu yang bersesuaian dengan tujuan. Katalah contoh harta, kan boleh jadi tujuan. Contoh dia, harta boleh jadi tujuan. Lalu hati tergerak ke situ. Nampak? Pangkat dia boleh jadi tujuan kan? Jadi hati bergerak ke situ. Ataupun kita kata nama nak dapat masyhur, syuhrah dia panggil, itu kan tujuan, itu hati kita gerak ke situ. Nampak? Tu sama ada mencari manfaat ataupun menolak kemudaratan yang berbentuk sekarang, yang datang sekarang ataupun akan datang. Jadi niat itu, jadi niat dia tak boleh yang telah lalu ya, tak boleh niat yang telah lalu. Macam mana niat telah lalu? Tak ada. Niat mesti yang sekarang ataupun yang akan datang. Jadi syariat telah mengkhususkannya dengan al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'li libtigha'i ridha'illah wa imtithali hukmihi. Mana keinginan yang tertumpu ke arah amalan bertujuan mencari redha Allah. Bertujuan mencari redha Allah dan mengikuti perintahnya, mengikuti hukumnya. Itu niat ya. Jadi kalau kita mengaji, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, amal dengan niat tu, ada CD pun pernah terangkan benda ni. Dia ba tu, peranan ba tu, innamal a'malu binniyat. Ba tu menyebabkan amal dengan niat tu dia tak boleh berpisah. Amal tu dengan niat tu dia jadi sekali.
Dia jadi apa, musahib. Ya, musahib. Kalau tengok dalam nota kita, dalam tu saya tulis nota kedua tu dia ada nota fiqh, niat itu berhubung dengan amal. Niat itu berhubung dengan amal, dia berserta. Ya, berserta dengan amal. Okey, dia ada satu niat dipanggil niat menuju amal. Niat menuju amal, satu lagi niat dengan beramal tu. Contoh, niat menuju amal sebelum kita berwudu. Kita faham dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, niat itu mesti berserta dengan amal, mesti sama dengan amal. Barulah kita kata amal tadi sah. Dalam mazhab Syafi'i ini dia ketat sikit. Sebab innamal a'malu binniyat tu maksud dia kata innama sihhatul a'mali binniyat. Maksud dia amal yang sah tu mesti dengan niat. On the spot, mesti sama. Tu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi, kalau kita kata niat itu berserta dengan amal, contoh kan, saya terangkan tadi, niat menuju amal. Ya, satu step. Sebab ada sahabat-sahabat ketika mana menerangkan tentang niat, lalu dia akan tanya, Ustaz, ketika saya berjalan dari rumah tadi, nak ke mengaji sini contoh dia, ataupun nak solat tadi, saya berjalan ke rumah tadi kan saya dah niat, betul tak? Dah niat. Jadi itulah kita sebut benar, itu telah berniat, tetapi dipanggil niat menuju kepada amal. Niat untuk menuju kepada amal. Jadi fungsi niat yang menuju kepada amal ini adalah untuk mendapat pahala. Sebab tu kan dia kata ketika kamu melangkah akan dapat pahala, ketika kamu melangkah tadi akan naik darjat, ketika kamu melangkah akan diampunkan dosa. Nampak? Jadi itu fungsi amal tadi. Fungsi niat tadi. Mana niat yang nak menuju amal tadi tu. Kan? Niat menuju amal itu menyebabkan perbuatan yang asalnya harus mendapat pahala. Kan berjalan tu kan harus mendapat pahala. Perbuatan, contoh kita kata kita nak berwuduk kan, sebelum berwuduk kita buat amal yang sunat, basuh tangan dulu kan, kita pun niat wuduk juga tu di situ, tapi masa tu kan kita sedang menuju kepada wuduk. Jadi situ niat dari tu dapatlah kita pahala. Jadi masa kita nak basuh muka, masa itulah baru niat wuduknya. Itu ba di situ, peranan ba di situ. Jadi musahiban ya, sihhatul amal mesti berserta dengan niat. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah dia ringan. Dia kata kamal takmulul a'mal bin niat. Mana amal menjadi sempurna dengan niat. Kalau tak ada amal itu tetap ada wujud. Tetapi bila terhimpunnya amalan dan hati, jadilah mereka ya. Baik. Jadi di sini kalau kita melihat ada perbahasan sorof sikit, iaitu al-a'mal dengan an-niyat itu dua-duanya dalam bentuk jamak ya. Dua-dua dalam bentuk jamak, muqabalah jamak dengan jamak. Maksud dia amal itu, setiap amal itu dengan niat-niatnya yang tersendiri. Jadi seolah-olah itu membawa kepada menyampaikan kepada kita bahawa niat itu juga boleh bercabang-cabang, boleh berbagai-bagai seperti mana berbagai-bagainya amal. Mungkin niat satu orang itu untuk mencari redha Allah, ataupun mungkin niatnya untuk mencari pahala, atau mungkin niatnya kerana takut neraka, kan? Mana niat itu kan menjadi pelbagai. Baik. Dan hanya saja setiap orang itu akan mencapai apa yang ia niatkan. Mana ini satu kita kata satu kedudukan yang sangat hebat sebenarnya. Kerana itu seolah-olah disebut sebagai suatu jaminan. Satu orang yang berniat, dia mesti akan dapat. Dia mesti akan dapat. Sama ada amalannya itu terlaksana ataupun tidak. Nampak tak?
Seseorang itu dia akan mencapai apa yang dia niatkan. Nanti kita akan lalui itu hadis-hadis yang menerangkan lebih jelas tentang perkara ini. Surah-surah dia, gambar-gambar amal dia. Kalau kita tengok, bahkan disebut oleh para ulama, niat itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Sebab apa? Sebab itu disebut setiap orang mesti mencapai. Mana mencapai apa yang diniatkan. Setiap orang itu mendapat. Li itu maksud dia mendapat apa yang dia niatkan. Maksud dia disebut amal itu, niat itu awal-awal lagi dah ada dia punya ganjaran. Sebab itu disebut niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Sebab apa? Niat tadi dia dengan Allah. Niat tadi tidak terdedah dengan benda-benda yang boleh menggugat, mengganggu seperti riak, sum'ah. Dia niat dalam hati. Siapa yang tahu? Hanya dia dengan Allah. Kan? Tapi kalau amal, boleh jadi orang tengok. Lalu datang pula riak. Lalu datang pula keinginan nak diingat-ingat. Kan? Keinginan nak diingat-ingat. Itu dia. Keinginan nak disebut-sebut. Keinginan nak dipuji. Nampak? Datang. Bila perbuatan tu berlaku. Sebab itu disebut amalan itu lebih baik daripada niat, daripada sudut itu. Ya. Setiap orang itu pasti dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasul. Maka sampailah niatnya itu. Ya, niat dia hijrah kepada Allah dan Rasul, maka sampailah dia ke situ. Itu bahasa mudah dia. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yang ia ingin mencapainya, ataupun wanita yang ia ingin nikahinya, maka hijrahnya sampai ke situ. Hijrahnya sampai kepada apa yang dihijrahkan kepadanya. Mana kepada apa yang dia niatkan. Okey. Di sini dia ada nota. Nota di sini dalam permasalahan, saya ada tulis tu ya, nota akidah. Saya ada tulis tu yang ketiga, nota akidah. Mana isyarah yang didapati dari kekalnya mukmin di dalam syurga dan kafir di neraka. Apa maksud di situ? Jadi para ulama ketika menjawab soalan, ya, ada i'tiraz, ada bangkangan, ada soalan berbentuk akli, ya, ditanya, bagaimana disebut Allah Ta'ala itu maha adil? Ya, ini soalan ni. Soalan yang daripada pemikir. Dia kata, bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala itu maha adil, sedangkan orang yang kufur, orang yang kafir, kafirnya 60 tahun, tetapi azabnya selama-lamanya. Nampak? Dia kafir, umur dia berapa? 60. Tapi azab dia selama-lamanya. Betul? Lalu orang beriman, imannya 60 tahun. Syurganya selama-lamanya. Bagaimana? Dia sebut di mana adilnya Allah. Kemain soalan dia. Kan? Jadi nota akidah di sini ada isyarah yang ulama gunakan hadis ini. Baik. Setiap sesuatu, okey, kita jawab. Setiap sesuatu berada dalam ilmu Allah. Berada dalam ilmu Allah. Ketika mana seseorang itu, kalau dia mati dalam keadaan kufur ketika umurnya 60 tahun, itu punya erti, itu punya makna. Sekiranya dipanjangkan umurnya menjadi 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 10,000 tahun, itulah hal dia. Itulah hal dia. Ketika seseorang itu mati di dalam iman, walau umurnya 60 tahun, maka ketika matinya di dalam iman, matinya dalam husnul khatimah, itulah artinya sekiranya dia dipanjangkan umur 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 10,000 tahun, sekalipun dia akan kekal sebagai orang yang beriman. Nampak? Itu yang disebut, maknanya disebut ketika ada suatu kebaikan, mana tidak Allah Ta'ala sembunyikan, melainkan mesti dizahirkan dalam hidup dia. Ya,
Ketika ada satu kebaikan, mungkinlah kita kata, kalaulah orang ni umur dia panjang 1000 tahun, nanti ke tahun 1000 tu, contoh, dia akan beramal satu amal sangat hebat. Contoh, kalau umur dia 60 tahun, akan dimasukkan dalam 60 tahun tu. Ya, kalau ada, akan dimasukkan. Mana setiap di dalam ilmu Allah, sekiranya ada kebaikan itu, akan dimasukkan dalam umur orang tu. Sekiranya tak ada, tak ada. Kalau satu orang tu mati dengan kufur, wal'azubillah, itu artinya kalau dibagi, di drag, tarik lagi tu kan, itulah hal dia. Dia tak boleh, maknanya satu, ada orang kata, oh kalau dia besok mungkin dia beriman, ada tak ada. Kalau dia dah penghujung di situ-situlah dia. Tu mana itulah artinya. Ya. Maknanya kalau satu orang tu dia meninggal, wal'azubillah, hari itu dia mati dalam keadaan kufur, wal'azubillah, kan, pada tarikh itu, maknanya kalau besok dia hidup lagi, lusa dia hidup lagi, pun samalah. Itulah hal dia. Itulah gambar akhir dia di atas muka bumi dia. Dia tak akan jadi salah. Ya, dia tak akan jadi salah. Sebab itu kan disebut ada satu hikmah daripada Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW dihujani batu oleh pemuda-pemuda Saqif, kan, ketika Nabi berdakwah di Taif, kan, kisah masyhur. Nabi pergi berdakwah di Taif, lalu orang-orang Taif tidak menerima, lalu bahkan membaling batu kepada Nabi SAW. Kan, baling batu. Maka setengah ulama menyebut Nabi berlari 10 kilometer. Jauh Nabi lari, dihujan dengan batu. Orang membaling batu kepada Nabi SAW. Anak-anak muda membaling batu. Kan? Maka akhirnya ketika Nabi telah meluluskan diri, maka ketika Nabi berdoa, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Nabi berdoa, ya Allah, aku mengadu kepada engkau du'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Nabi tak sebut, ya Allah, dia orang ni apalah tak terima saya punya. Tak ada. Tapi yang Nabi rundingkan, Nabi kata, akulah yang lemah. Nabi nak didik kita. Betul tak? Wa qillata hilati, kurangnya hilahku. Mana aku punya trik nak dakwah tu begitu lemah. Bukan makna Nabi punya dakwah tu lemah. Bukan. Yang lemah tu kita. Kalau kita faham macam tu, mana kita yang lemah. Awal lagi. Makna Nabi tu sempurna semua. Tetapi ketika berdoa, itulah disebut doa tu kan, menzahirkan kehambaan, menzahirkan kefakiran, menzahirkan tak ada apa-apa. Itulah doa. Nabi kata, kurangnya, lemahnya hilahku. Dan wahawani 'alan nas, kebiasaannya orang akan ikut orang yang punya ketinggian. Lalu Nabi menyebut, dan hinanya aku pada pandangan mereka. Mana ada Nabi hina? Nampak hebatnya. Itu dia kata doa Nabi. Itu dia kata iftiqar. Nak doa tu antara syarat dia, gitu mesti kosong. Kalau kita rasa ada, kita ada tu, kita ada ni, memang kita tak doa. Dan akhirnya apa? Allah Ta'ala menghantar malaikat, kan, untuk menjawab itu. Wahai Muhammad, kalau engkau kehendaki, kami akan himpitkan gunung ni sehingga mereka mati. Tapi Nabi kata apa? Tidak. Aku berharap bahawa apa? Walaupun mereka ni tidak menerima, tapi aku berharap cucu-cucu mereka akan terima. Mana orang yang kemudian daripada mereka akan terima. Apa berlaku? Itulah yang berlaku. Betul tak? Maksudnya kaum tadi itu tidak dihancurkan. Sebab apa? Cucunya, generasi selepasnya itu akan lahir kebaikan. Nampak? Kaum tadi itu, kaum yang tadi, kita kata kabilah Taif tadi itu, orang Taif tadi itu, yang telah buat keburukan tadi itu, terhalang daripada kehancuran. Sebab apa? Antara sabab dia ialah satu kebaikan yang belum muncul sekarang, akan muncul satu masa nanti. Itu kita sebut tadi. Kalau kebaikan tu ada di 1000 tahun pun, mesti dia akan masukkan dalam hidup satu orang tadi tu. Jadi kaum-kaum yang sebelum itu,
Cuba tengok dalam dalam surah Nuh, jelas terang-terang akidah tu disebut, ya. Dalam surah Nuh, ya. Kita tengok satu ayat. Bila kita bila kita bawa tu kan, jadi mudah untuk kita terang dan jelas, ya. Tengok perihal ketika mana baginda Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah kepada kaumnya. Berapa disebut dalam Quran? 950 tahun. Kaum itu yang sama, orang yang sama tu diulang-ulang dakwahnya. Nampak tak? Diulang dakwahnya. Terang-terangan, bersunyi, berterang-terangan, depan orang, belakang, semua. Kan? Nabi telah dakwah, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam telah dakwah mereka. Okey, 950 tahun. Tapi apa disebut akhirnya? Nampak? Tengok, ya. Disebut baginda Nuh alaihissalatu wassalam, wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maka baginda Nuh alaihissalatu wassalam berdoa, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini suatu rumah pun. Mana kita kata orang kafir yang tertinggal. Okey. Doa ni disebut bukan doa daripada keburukan, bukannya doa dari hati yang buruk tau. Jangan silap faham. Kalau hati yang buruk, tak perlu 950 tahun. 2-3 kali je dah. Cukuplah. Kan? Macam kita. Contoh kita dakwah orang tu 2-3 kali, lepas tu kena ludah. Kena ludah, kan? Kalau dia ni aku ajak pada syurga ni. Memang neraka. Memang kita dah awal lagi dah. Sebab tu doa yang dikeluarkan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu bukan doa daripada desakan yang buruk atau keinginan buruk. Jangan salah faham. Doa itu keluar dari tulisan takdir Allah Ta'ala yang dia mengetahui setelah berjuang 950 tahun. Nampak? Doa itu keluar. Bukan doa tengok ada Nabi tak tahan. Kadang-kadang orang pemikir-pemikir ni, dia ketika dibaca tu lalu disebut berbagai-bagai. Berani dia menyebut. Tengok nabi-nabi lain semua ada doa buruk ke umat dia. Kan? Dia menganggap bicara itu ringan. Seolah-olah nak beritahu nabi lain tak punya baik pun nak doa buruk orang. Wal'ayazubillah. Bukan itu artinya. Sambung. Kalau dia ya ke? Tengok ya, sambungan ayat tu. Sebab tu saya kata tadi doa yang dikeluarkan oleh baginda Nuh alaihissalatu wassalam itu itulah takdir Allah. Ya, tengok. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran aw kafara. Ayat tu dah lengkap dah. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, sekiranya engkau membiarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan lagi hamba-hambamu, dan tidaklah mereka itu melahirkan generasi yang seterusnya, melainkan orang yang fajir, yang jahat dan kafir. Nampak? Artinya kalau kaum Nuh tadi tu, dia ada generasi dia yang hidup sampai ini, tak ada seorang pun beriman. Kalau ada lah, ada satu Nabi Nuh yang kaum dia tu kafir tu, dia tak. Yang dah beriman itu saja yang ada. Yang dimusnahkan tu maknanya sampai kiamat. Kalau ada keturunan dia tu, kalau dizahirkan, kalau Allah Ta'ala nak zahirkan keturunan tu masih hidup sampai kiamat, artinya semua tu kafir semua. Lalu Allah potong lebih. Itu disebut tidak akan berubah sesuatu dalam takdir Tuhan. Kan? Perkara dalam ilmu Allah pasti akan berlaku. Dalam dalam juzuk 8 ada disebut. Allah Ta'ala menyebutkan tentang perihal orang-orang yang jahat itu. Disebut walau ruddu la'adu limanuhu anhu
Allah Ta'ala kata, walau ruddu la'adu limanuhu. Apa maksud dia? Ketika satu orang, dia, katalah Abu Jahal, dia dah mati, betul? Dia dah mati, lalu dia mati kan dia dah menyaksikan, apa yang berlaku di alam kubur, apa yang berlaku di alam gaib yang kita tidak saksikan pada sekarang. Betul tak? Dia menyaksikan, betul? Dia mengalami azab itu yang dikatakan azab kubur. Apa kalau tiba-tiba dia dihidupkan balik hari ini? Adakah tiba-tiba dia jadi Muslim? Tak. Tidak. Kalau dia dihidupkan ketika ini, dia tetap Abu Jahal ialah Abu Jahal. Abu Jahal ialah Abu Jahal. Dia tak akan dia hidup balik. Oh, aku telah menyaksikan dalam kubur, aku akan tak. Walau ruddu la'adu limanu. Kalau mereka dikembalikan pada kehidupan dunia itu, maka mereka akan kembali terhadap apa yang mereka dilarang melakukannya itu. Mereka tetap. Itu disebut ilmu Allah tu tepat, ilmu Allah tu lengkap. Kan? Mana tidak ada zalim. Kan tadi ada soalan nakal tadi kata, Allah Ta'ala tidak adil. Apa? Artinya pengetahuan Allah sekira dipanjangkan umurnya sepanjang-panjangnya, dia akan kufur. Kerana itulah sebabnya dia berada di dalam neraka selama-lamanya. Kan? Sesuai. Dan orang beriman, sekiranya dipanjangkan umurnya beribu-ribu tahun pun, tetap dalam iman. Maka itulah ketika dia diberikan syurga selama-lamanya. Itu yang dikatakan nota. Ya. Dan seterusnya ialah gambaran amal. Ya, gambaran di sini Nabi SAW ketika mana menerangkan tentang niat itu, Nabi membawa satu contoh. Contoh dia ialah suratul amal, gambar amal. Apa gambaran yang dibawa? Maka Nabi membawa contoh hijrah. Betul? Hijrah suatu amal, bahkan perintah Allah. Maka disebut oleh para ulama, kan? Disebut para ulama, kita sebut tentang hijrah itu. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, ya, al-hijrah at-tarku. Mana hijrah ni artinya meninggalkan, segi bahasa. Al-hijrah tu maksud dia meninggalkan. Yang berhijrah, kan? Kita berhijrah. Kita dah meninggalkan apa yang sebelum ini. Kita meninggalkan. Wal hijratu ila syai' man al-intiqal ilaih. Mana berpindah kepadanya, meninggalkan yang selainnya. Jadi dalam syariat, hijrah itu ialah tarku ma nahallahu anhu. Apa itu hijrah? Hijrah itu dalam syariat ialah meninggalkan larangan Allah. Kan? Daripada kebiasaan kita suka nak buat, walaikumsalam, didorong oleh nafsu dan syahwat untuk melakukan larangan Allah itu, lalu kita pun berhijrah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah. Jadi waqad waqa'at fil islami ala wajhain. Maka berlakunya hijrah itu di dalam Islam ada dua wajah, ada dua gambaran, dua sudut. Yang disebut, yang pertama, al-intiqal min daril khaufi ila daril amni. Ini yang apa? Hijrah yang pertama disebut berpindah daripada negeri ketakutan kepada negeri aman. Negeri ketakutan kepada negeri aman. Itulah yang berlaku seperti hijrah ke Habsyah. Kan pada awal Islam itu, mana berhijrah ke Habsyah. Walaupun Raja Habsyah kita kata tidak menerima Islam. Kan? Tetapi mana mereka berada di tempat yang aman. Maksudnya berhijrah daripada negeri ketakutan. Pada masa itu negeri ketakutan ialah Mekah. Lalu berhijrah ke Habsyah. Dan berhijrah juga ke Madinah pada awalnya. Pada awal, ya. Pada awal hijrah. Berhijrah ke Madinah kerana Madinah itu aman. Dan yang kedua, wajah yang kedua hijrah itu ialah al-hijratu min daril kufri ila daril iman. Berhijrah daripada negeri kufur kepada negeri iman. Jadi perkara itu berlaku selepas mana Nabi SAW berada di bumi Madinah. Bila Nabi berada di Madinah, kan, Nabi telah pun berhijrah ke bumi Madinah, maka di situ menjadi kuatlah agama di Madinah. Jadilah disebut sebagai Darul Iman.
ya, maka diperintahkan orang berhijrah kepada Darul Iman. Daripada Darul Kufri kepada Darul Iman. Kalau sebelum Nabi berhijrah tu, hijrah tu daripada Darul Khauf kepada Darul Amni. Mana daripada tempat ketakutan kepada tempat keamanan. Tapi bila Nabi telah berhijrah ke bumi Madinah, maka perintah untuk berhijrah ke Madinah itu ialah perintah berpindah meninggalkan negeri kufur kepada negeri iman. Baik. Kita kata di sini ada gambaran amal, ya, gambaran. Jadi hijrah disebutkan di sini sebagai suatu gambaran amal. Walaupun kaki ataupun kita kata satu orang berjalan kaki, maka kakinya melangkah ke bumi Madinah. Itu kan gambarannya. Yang disebut hijrah tadi. Kalau seseorang menaiki tunggangan, maka tunggangannya dihalakan ke bumi Madinah. Kan? Maka itu kan gambaran. Tetapi disebut oleh Nabi SAW, orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Yang itu apa? Di mana? Itu di hati. Betul? Itu di hati. Dan orang yang mana hijrahnya kepada dunia yang dia nak capai, ataupun wanita yang dia nak nikah, maka dia akan capai, dia akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Itu mana? Itu hati. Walaupun dalam dua-dua situasi ini, ataupun tiga lah, kita sebut tiga situasi ini, orang yang hijrah kerana Allah dan Rasul, orang yang hijrah kerana dunia, dan orang yang hijrah kepada wanita. Tiga lah kita sebut. Kan? Maka tiga-tiga ni kan kakinya ke mana? Ke Madinah. Kalau dia naik unta pun ke mana? Ke Madinah. Dia tak ada ke tempat lain. Ya? Hijrah ke dunia tu mana pergi tempat lain. Kalau hijrah ke wanita tu pergi tempat lain. Tak. Tiga-tiga ni dia punya kenderaan dia semua menuju ke Madinah. Ada tak? Tapi niat tu, itu yang dia nak disampaikan. Bahawa gambaran amal itu satu perkara, tetapi niat di dalam tu yang disebut sampai kepada Allah. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Baik. Maka di dalam hadis ini memberi keutamaan membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Kenapa disebut keutamaan membersihkan hati? Okey, ada satu isyarah sebenarnya disebut oleh para ulama juga. Di sini ada juga dalam nota kaki ni disebut bahawa begitu besarnya hadis niat ini sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala meletakkan hadis ini di dalam kitab beliau yang pertama, dalam bab yang pertama. Okey. Kebiasaan, tengok ya. Kebiasaan ulama mengarang kitab, ya, mengarang kitab, susunan dia begini. Dia pertama kitab. Ya, Kitabul Iman, Kitabul Solah, Kitabul Wudu. Itu kitab dulu. Ya, kitab. Lepas tu di bawah kitab ada apa? Bab. Ya, dalam satu di dalam satu kitab bawah dia ada bab. Contoh Kitabul Iman, lepas tu bawah dia ada bab apa? Bab iman naik turun. Bab iman itu apa kita kata? Bertambah dan berkurangan. Kita kata bab kuatnya iman, contoh dia kan. Ataupun kita bab halawatul iman. Nampak? Jadi bab bawah dia ada bab. Lepas tu kalau kebiasaannya di bawah bab tu dia ada lagi fasal. Mana fasal tertentu. Mana kalau sekiranya dalam bab tu dia ada lagi perincian. Okey, ada perincian lagi. Jadi kitab, bab dan fasal. Tapi kalau di dalam kitab Imam Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat ni dia tak letak dalam kitab. Dia mula dengan bab. Itu lain. Sebab tu kalau kita buka Imam Bukhari punya kitab Jami' Sahih Bukhari tu, Bismillahirrahmanirrahim, babu. Dia mula dengan bab. Babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni masuk. Hadis innamal a'malu binniyat.
Kan sehingga menjadi keheranan kepada para ulama. Ketika diterangkan bagaimana bab itu, tajuknya ialah bagaimana turunnya. Kaifa kana badul wahyi, bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Kan? Hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi situ isyarah yang sangat besar. Niat ni mana tempatnya? Hati. Niat ni tempatnya di mana? Hati. Segala amal, mana amal yang benar yang dari hati. Kan? Sehingga disebut wahyu tu turun pada siapa? Pada Nabi SAW. Nabi di mana? Di otak Nabi ke? Hati Nabi SAW. Kan? Sebenarnya cukup itu menunjukkan ketinggian Rasulullah SAW. Kalau kita menyebut bahasanya, macam mana kita sebut bahasa? Tempat turun wahyu. Kalau disebut tentang Taurat, tempat turun wahyu yang di mana? Disebut di Bukit Tursina. Tapi Nabi SAW, Quran tu tempat turun wahyu ialah hati Nabi SAW. Itu sebenarnya menunjukkan ketinggian dan keagungan Rasulullah SAW. Kan? Tak boleh berbelah bagi lagi. Bagaimana mungkin seseorang mempertikaikan Nabi? Kan? Dia kata kita amal Quran je lah, tolak Nabi. Quran tu dari Tuhan, dia kata. Quran tu bukannya terjumpa tepi jalan. Quran tu turunnya pada hati Nabi SAW. Sebab itu disebut, kalau diragukan kata-kata Nabi, maka diragukan Quran. Sedangkan itu tidak berlaku. Itu awal sebut alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada ragu padanya. Maka bagaimana hati yang menerima itu? Tak mungkin ada ragu. Ya, tak mungkin kalimah yang keluar dari lidah Nabi SAW diragukan. Tak boleh. Baik. Jadi saranan mana hadis ini diletak pertama oleh Imam Nawawi itu ialah saranan untuk membersihkan hati. Cara dia dengan banyak menghadirkan niat. Jadi menghadirkan niat itu bahagian daripada zikir. Sebab itu di awal kitab itu ada diterangkan, tapi dalam nuskhah ni tak ada. Kita ada dalam nuskhah yang satu lagi. Disebut itu kullu muti'in zakirun. Disebut setiap orang yang taat itu adalah orang yang zikrullah, orang yang zakirullah. Setiap orang yang taat itu adalah orang yang ingat Allah. Itu kan jelas nak memastikan bahawa setiap amal itu mesti datang daripada zikrullah, mesti datang daripada hati. Baik, hadis yang kedua. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Baik. Diriwayat daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, mana isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, satu pasukan tentera memerangi Kaabah, ingin meruntuhkan Kaabah. Apabila mereka berada di Baida, mana di suatu tanah lapang, suatu tanah lapang, maka tiba-tiba ditenggelamkan keseluruhan mereka.
Bi awwalihim wa akhirihim. Mana daripada awal sampai akhir. Semuanya tenggelam. Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam bumi. Maka berkatalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan seluruh mereka daripada awal sampai akhir, sedangkan di kalangan mereka ada pasar-pasar dan ada orang yang bukan di kalangan mereka. Mana nampaknya satu soalan ni. Soalan yang menunjukkan begitu halus kefahaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pak, soalan tu. Itu, wahai Rasulullah, macam mana semua sekali boleh tenggelam sedangkan ada orang kat situ, dia niat nak berniaga. Dia pantang nampak orang kan, dia macam peniaga kan. Peniaga ni orang dia bukan tengok apa program orang tu. Dia tahu ramai orang, bismillah dia berniaga. Kan? Dia memang itu nama peniaga. Kan? Hindarilah peniaga yang tak jumpa orang ni. Dia bukan nak tiba nak promote berniaga, bukan. Maksud dia tidak perlu berniaga jumpa orang. Macam mana tu? Jumpa siapa? Jumpa pokok. Jumpa pokok, jumpa binatang, jumpa haiwan. Macam mana tu? Muamalat kan manusia dengan manusia. Kalau dalam fiqh pun disebut kan, muqabalatu malin bimalin. Tu kan. Akad. Muqabalah. Mana? Pertukaran harta dengan harta. Orang ni ada duit, orang ni ada barang. Muqabalah. Tu dia. Kan perlu orang dengan orang tu. Disebut mesti dia punya ahli tasarruf. Mesti dia layak untuk bertasarruf. Orang gila tak boleh. Budak kecil tak boleh. Kan kita nak cong budak kecil. Tengok budak kecil tu ada pegang belian mahal ni. Contoh, dia pegang belian. Kita pun nak beli tu ke dia. Adik, saya ada duit ni 1,000. Contoh kan. Mereka jual lah. Tak boleh. Dah boleh lah. 1,000 banyak. Dia tu. Boleh beli gula banyak. Dia tu. Dia pun bagilah kita belian tu mahal lah, 2 juta contoh dia. Daripada budak. Syariat benar? Tak. Dia tak ada. Dia tidak ada keahlian dalam tasarruf. Ini berniaga tak ada cari orang. Macam mana tu? Jadi apa? Awal-awal lah kena dah. Akhir zaman. Hati-hati. Jadi di sini kan, jadi Sayyidatina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah ditenggelamkan, mana dibinasakan semua mereka, sedangkan di kalangan mereka itu ada pasar-pasar, mana orang yang berniaga dia tak ada kaitan pun. Dia hanya tengok, ada manusia, saya berniaga, ada manusia, saya berniaga, tu je. Kan? Dia tak tengok orang ni niat apa, orang ni niat apa, dia bukan tilik hati orang. Kan? Dan waman laisa minhum, dan ada juga orang di situ yang mana hakikat dia bukannya di kalangan mereka. Mungkin contoh dalam satu pasukan musuh mungkin ada spy orang Islam contoh. Kan? Jadi sebenarnya dia kan bukan di kalangan musuh itu. Ataupun orang lain lah, siapa-siapa lah kan datang. Sebab zaman dulu kan waktu berhimpun ni lah, masa tu lah nak cari saudara mara yang terjauh, yang hilang apa semua kan, yang tak jumpa. Masa tu man laisa minhum, maka Nabi SAW bersabda, ya yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan semua mereka daripada awal sampai akhir. Semua yang ada pada masa tu, tempat tu, semua akan ditenggelamkan. Tapi beza dia, thumma yub'atsuna ala niyatihim, maka kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Niat orang yang cari kebaikan tadi, dapatlah dia baik, walaupun duduk tengah-tengah orang yang niat buruk. Yang niat buruk tadi, dia dapatlah buruk, walaupun ada juga keliling dia orang yang baik. Nota di sini, ringkas nota dia. Bila suatu musibah atau rahmat yang turun, dia menimpa semua orang. Jadi janganlah kadang-kadang bila kita tengok orang tu terkena, kita kata orang ni tak baik ni. Dia kena ni. Tak semestinya. Kan? Dalam satu bas contohnya. Bila kemalangan, kan semua kena. Orang yang masa tu niat nak pergi maksiat,
pun ada dalam tu contoh dia. Orang yang mana niat nak pergi taat, mungkin nak pergi ziarah tuan guru dia ke, kan? Atau nak pergi belajar ke. Kan niat-niat baik tadi tu. Tapi bila berlaku sesuatu, semua kena. Maka sebab tu kita sebut akhirnya kita tidak ada hak kan untuk kata apa-apa. Itu tarbiyah dia kan. Tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu niat dia. Dan yang kedua, kepentingan niat untuk keselamatan di akhirat. Kepentingan niat untuk keselamatan di akhirat. Sebab itu ada hikmah ketika mana seseorang itu ingin menjamak takhir solat. Kita belajar bab jamak ya. Bab jamak kan, jamak solat, satu jamak takdim, satu jamak takhir. Okey, jamak takdim ni apa? Jamak takdim ni ialah antara dua solat, Zuhur dan Asar, dua-dua kita himpunkan di waktu Zuhur. Zuhur kita sembahyang waktu Zuhur, Asar pun kita sembahyang waktu Zuhur. Itulah nama dia jamak takdim. Jamak takhir ni apa? Mentakhirkan. Mana yang Asar kita sembahyang waktu Asar, Zuhur ni pun kita sembahyang waktu Asar. Itu nama dia jamak takhir. Okey. Jadi asal dia kan setiap waktu itu mesti haknya ditunaikan. Zuhur kan sepatutnya kena sembahyang Zuhur kan? Itu kan hak dia. Maghrib tu mesti disembayangkan waktu tu. Betul tak? Kan? Itu hak dia. Maka di situ ada niat. Ketika seseorang itu mentakhirkan, dia mesti berniat di dalam waktu yang pertama. Nampak? Kalau contoh satu orang dia nak jamak takhir, dia nak sembahyang Zuhur di waktu Asar. Dalam masa Zuhur tadi tu, dia mesti berniat. Niat tu tak boleh sebelum. Okey, kalau kita buat contoh, boleh kita buat papan hitam sikit. Boleh ya? Ada bab tu suka saya ni. Mudah cerita. Ini waktu awal. Waktu awal, iaitu Zuhur ataupun Maghrib. Okey? Ini waktu Thani. Teman kata akhir lah. Thani. Ada Asar ataupun Isya. Okey? Zuhur dengan Asar, kan? Maghrib dengan Isya. Kalau kita nak buat jamak takhir. Betul? Jadi dalam jamak takhir, kita tengok, okey, kita ambil Zuhur. Zuhur ni masuk pukul berapa? Kita katalah mudah 1:30. Betul? 1:30. Maghrib kita kata masuk 7:30. Ni senang cerita ya. Senang cerita. Okey. Asar kita kata masuk 4:40. Okey. Isyak kita kata masuk 8:40. Ni contoh mudah, senang. Okey? Okey. Jadi apabila seseorang itu, kan kita sebut pada awalnya setiap waktu tu haknya mesti ditunaikan. Betul? Sebabnya waktu Zuhur mesti ada solat dalam waktu Zuhur. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Allah beritahu. Kitaban mauqut. Suatu ketetapan, satu kewajipan yang berwaktu. Maksudnya mesti ditunai dalam waktu. Okey. Jadi ada satu rukhsah dalam agama, iaitu ketika mana seseorang bermusafir. Okey, seseorang bermusafir, maka dia dibenarkan untuk mentakhir solat tadi. Okey. Jadi bila ditakhirkan solat, dia kan kosong waktu ni. Ini cerita jamak takhir, kita terus ringkas je. Jadi kan kosong waktu ni. Betul? Maka niatlah. Niat mesti. Niat mesti. Faham? Niat mesti dalam sini. Pertama, dia mesti masa masuk waktu. Dia tak boleh, contoh ni 12:30 belum masuk waktu, dia dah niat nak jamak takhir. Tak boleh. Okey? Dia mesti dah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zuhur. Pap, dia niat aku nak jamak takhir. Nampak? Dia mesti berlaku dalam waktu. Sehingga waktu last dia bila? Waktu last terakhir, kritikal. Disebut sehingga satu waktu, satu kadar yang mana dia nak sembahyang 2 rakaat pun tak sempat. Ataupun waktu tu nak sembahyang sempurna, solat tadi tu tak sempat dah. Itulah last waktu niat. Okey? Dia mesti, contoh dia, katalah kalau ini 4:40 kan.
Kita kata limit, contoh dia kita buat 4 rakaat tu dalam 4.35 ke, kan? Last lah tu. Sampai ke situ. 4.35. Kalau kalau kita lebih lagi waktu tu, maknanya waktu tu solat pun dah tak muat. Dalam waktu tu, dipanggil kita dah cuai dua benda. Cuai daripada amalan dan cuai daripada niat. Nampak? Cuai dari amal, cuai dari niat. Maka dihukumkan kau kena berhenti sekarang solat. Itu dia. Tapi kalau tak dapat, kena qada habislah. Maksud dia mana kekuatan dia, ketetapan dia. Sepatutnya disebab kau telah mencuaikan. Amal mencuai, niat mencuai, kena berhenti sekarang solat. 2-3 minit sebelum habis waktu. Nampak tak? Jadi nak bagi tahu, nampak? Menempati tempat amal tu kan, niat tu. Dia walaupun kita kadang-kadang amal tu tak ada di situ, tapi niat hati tu ada. Maka dia dimaafkan. Maka namalah dia uzur. Kan? Waktu uzur. Waktu disebut sini kan? Dia dimaafkan, dia tidak digolongkan orang yang melengahkan solat, atau dia tidak digolongkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Kan? Walaupun seolah-olah perbuatan tu macam meninggalkan solat dengan sengaja. Betul tak? Seolah tak. Sebab dia ada uzurnya, iaitu safar, dan dia telah meletakkan niat di situ. Safar pula mesti safar soh. Mesti safar yang masyru', dibenarkan secara syariat. Jadi niat tu menjadi keselamatan untuk akhirat. Baik, wallahu alam. Saya ingat sekadar itu dulu. Ada tak apa-apa nak tanya? Nanti insya-Allah hadis ketiga seterusnya lah. Ada pelajaran yang seterusnya insya-Allah. Jadi ada soalan ke? Dua hadis dulu. Ada tak? Ya, sila. Ya. Mestilah. Mesti. Dia dipanggil, tak mungkin kan sesuatu yang keluar daripada lidah Nabi SAW, melainkan pasti itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Yang disebut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan di situ Nabi SAW ingin menerangkan, ini mendidik kita. Kerana yang banyak dakwah tak berjaya ni bukan Nabi kita. Yang banyak dakwah tak berjaya ni kita kan. Lepas tu kita pula bila tak berjaya tu cakap orang tu tak nak dengar saya cakap. Orang tu tak nak dengar saya cakap. Kan? Dia terlupa nak berdoa pada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri. Kan, ya Allah, akulah yang lemah, ya Allah. Akulah yang tak pandai bercakap, ya Allah. Akulah yang kurang ilmu, ya Allah. Dia lupa. Kan? Dia dakwah tak berjaya. Saya dah cakap lah dia. Tak ikut dia. Orang tu kan. Tu kan sebenarnya didikan untuk kita. Bagi pencinta. Ya, kerana pencinta ni dia belajar dari tindakan. Dia bukan tunggu disuruh. Yang tunggu disuruh tu pahat. Pahatnya tunggu suruh. Sikit-sikit tak ada dalil, sikit-sikit tak ada dalil. Dia tunggu kena suruh. Baik, lain? Ada, lain? Tak ada?
Wallahu alam, sekadar itu perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi hati saya. Jadi kata-kata itu saya tujukan pada hati saya, pada diri saya, mudah-mudahan diterima oleh Allah, menjadi peringatan untuk saya kan. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan untuk beramal, dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita diberi taufik Allah Taala, mudah untuk mengambil yang baik. Yang baik itu mudah untuk kita amalkan, dan kita minta pada Allah perkara yang buruk itu, yang tak baik itu dijauhkan daripada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.